Malaysia bakal bankrupt macam Sri Lanka. Betul ke? Kalau tengok kat Facebook dan WhatsApp, mesti pernah nampak fake news macam ni. Siapa yang tidak kenal dengan usahawan muda dikenali sebagai Sajat? Baru-baru ini, Sajat telah berkongsi video mengenai keadaan ekonomi semasa negara yang didakwa berada dalam situasi yang sangat serius. Pendapat Sajat mengenai persediaan rakyat Malaysia menghadapi krisis ekonomi telah mengundang pelbagai respon daripada netizen. Berikut adalah antara perkongsian menarik daripada seorang pakar ekonomi mengenai perkara yang membimbangkan masyarakat masa kini. Malaysia bakal bankrupt macam Sri Lanka. Betul ke? Kalau tengok kat Facebook dan WhatsApp, mesti pernah nampak fake news macam ni. Tapi kalau kita senang percaya, gajah pun boleh terbang. Jom kita. Saya berjumpa dengan pakar ekonomi dunia, dan mereka tahu cerita saya apa yang berlaku kat Malaysia. Saya nak beritahu kat you all kena bersedia sahaja. Saya beritahu kat you all, Malaysia antara top 3 negara yang akan bankrupt jika tidak melakukan pembelanjaan yang bagus, kerana hutang dekat Malaysia terlalu lalu lalang banyak gila. Ini saya bagi tahu ni supaya you all sedia duit yang apa yang you all ada tu. Jangan beli rumah, jangan beli apa-apa. Duit yang ada tu tolong jadikan emas, sebab duit yang awak ada tu nanti akan hangus jadi nilai. Saya nak komen tentang statement-statement yang dibuat oleh Sajat ni. Sebenarnya statement yang Sajat buat ni adalah tipikal statement yang dibuat oleh setengah hamba Allah yang kurang ilmu kewangan. Ada statement tu betul, dalam masa yang sama ada juga statement yang tak betul. Tapi ramai orang tak boleh kenal pasti yang mana statement yang betul dan yang mana tidak betul. Okey, let us review sekarang. Sajat buat 3 statement. Statement yang pertama, hutang Malaysia adalah tinggi dan Malaysia akan jatuh bankrupt. 2, nilai ringgit akan jatuh. Dan 3, melabur dalam emas. Okey, let's review statement pertama, hutang Malaysia tinggi dan Malaysia akan bankrupt. Tuan-puan, adik-adik, pada bulan Disember 2022, hutang negara kita Malaysia ialah 247 bilion. 247 bilion, angka ini adalah tinggi. Tetapi let us bandingkan dengan hutang-hutang negara-negara lain. Seperti yang anda boleh lihat, hutang negara Amerika Syarikat 29 trilion. Kita bilion, dia trilion. Hutang Japan 13 trilion. Hutang China 10 trilion. Itu straight angka hutang-hutang negara. Sebenarnya hutang-hutang negara ni kita tak boleh tengok by itself. Kita perlu bandingkan hutang itu dengan GDP. GDP ini Gross Domestic Product, istilah dalam bahasa Melayunya KDNK, keluaran dalam negeri kasar. Saya kena refer dulu tadi. Okey, jadi kita bahagikan hutang over the GDP. Ini adalah kerana percentage dia akan menunjukkan kebolehan suatu negara itu untuk membayar balik hutang tersebut. Lebih tinggi persentajnya, lebih besarlah kemungkinan, lebih tinggilah kemungkinan negara itu tak boleh bayar hutangnya, and therefore bankrupt lah. Okey. Seperti anda boleh lihat dalam grafik yang sama ni juga, hutang Japan ialah 259% over GDP. Tinggi ya. Sudan 200%, Greece 194%. Malaysia tak masuk list pun. Okey. Tengok grafik berikut ni. Yang ni menarik sebab negara-negara yang telah bankrupt baru-baru ini ya. Sri Lanka
debt to GDP-nya 130%, Venezuela pula 250%. Memang tinggi ya. Malaysia hanyalah 70% daripada GDP. Jadi tuan-puan semua, Malaysia tak akan hutang ini tinggi, dan sudah tentu banyak reformasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah kita ya. Tapi dalam masa yang sama, tidaklah membimbangkan yang Malaysia akan bankrupt esok, minggu depan, malah tahun depan. Unlikely to happen. So statement bankrupt yang Malaysia akan bankrupt itu tak betul. Statement kedua, nilai ringgit akan jatuh, yang ini betul. Malah bukan saja ringgit ya, tuan-puan, adik-adik semua, nilai semua mata wang kertas, US dollar, yen, Singapore dollar, renminbi, semua pun, semuanya pun termasuk ringgit akan pelan-pelan jatuh begitu. Semuanya nilai beliannya, kuasa beliannya akan jatuh kerana dipaham oleh inflasi. Statement ketiga yang saya buat, melabur dalam emas. Yang ini betul. Jadi tuan-puan adik semua, melabur dalam emas fizikal untuk menyelamatkan kuasa belian anda. Semoga info ini akan menolong anda untuk membuat pilihan kewangan pelaburan yang lebih bijak. Kenapa simpanan emas bukan ada dividen pun? Kenapa simpanan emas bukannya boleh sewa pun? Betul, kalau kita nak main dividen, kita simpan unit trust, cryptocurrency, tetapi kita nak mengumpul kekayaan yang kalis inflasi yang lebih sukar bocor. Apa maksud lebih sukar bocor? Sebagai contoh, ini emas yang paling klasik lah. Saya senang nak tunjuk sebab apa? Sebab dia ada tahun. Tahun 2021, saya ada lebihan 200 lebih, saya beli emas 1 gram macam ni. Hari ini dah 2023 betul? 2022, 2023, emas-emas ini masih ada dan bertahan lebih lama. Kalau dalam bentuk duit tuan-puan, 200 ni dah jadi abuk dan debu dah. Nampak nak? Okey, satu kesilapan besar, orang ramai nak beli emas untuk simpanan, mereka beli di kedai emas. Ramai juga yang beritahu saya simpan emas, saya beli emas di kedai emas tapi rugi apabila saya jual balik. Sebab apa? Sebab untuk kita nak buat simpanan, semestinya kita kena beli emas gold bar ataupun dinar yang berkutilinan 999.9 ataupun 24 karat. Ini adalah emas yang sesuai untuk dijadikan simpanan dan pelaburan. Ataupun korang boleh simpan emas melalui akaun emas GAP Public Gold, lebih mudah. Kelebihan membeli emas di akaun emas GAP Public Gold, semestinya kita beli emas dan dapat emas dan kita boleh mula simpan emas serendah RM100 sahaja. Sebaiknya elak membeli barang kemas untuk dijadikan simpanan dan pelaburan.